Cantik kawasan depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Semoga ceria pada hari ini. Hari ini 18 Mei bersamaan dengan hari Isnin Isnin 18 Mei. Lebih kurang kita ada 2, 4, 6 hari lagi kita akan bakal menyambut hari Lebaran, Hari Raya Aidilfitri. Dan sudah pasti Hari Raya Aidilfitri tahun ni memberi satu kenangan lain daripada yang lain, satu kenangan di mana kita menyambut Aidilfitri pada kali ini dengan sederhana, bukan kekurangan tapi sederhana. Kalau kekurangan tu, kalau kita kata sambut Aidilfitri dengan serba kekurangan, itu dah negatif. Jadikan ini sebagai sambutan yang sederhana. Saya pun tak prepare apa pun. Cuma sebelum ni kalau macam dekat kampung saya, dekat dengan family saya, saya akan order sebelum saya balik dari KL tu. Sebelum balik ke kampung, biasanya saya akan order, saya akan beli kerepek-kerepek. Saya akan borong kerepek-kerepek ni, kacang-kacang dekat Banting, beli banyak-banyak, bawa stok kan. Tapi bila kali ni Aidilfitri, kita buat kelainan, kita buat sendiri kan. Kita buat sendiri, nak order macam tak meriah, sebab kita nak buat create satu aktiviti. So nak tak nak, disebabkan raya ni kita pun tak boleh nak berayasakan, kita create lah aktiviti antara keluarga. So kita buat kuih. Semalam adik saya buat kek pisang, kek coklat, adik lelaki so dia beli oven baru, so kita masak sekali. So itu satu kenangan yang takkan jumpa dalam mana-mana raya sebelum ni. Cuba kita tengok, sebab kita tak nak pandang ni dari sudut negatif. Bila kita pandang dari sudut positif, kalau macam saya tak pernah lagi berpuasa 1 bulan direct bersama keluarga di kampung. Kita bertarawih sekali, bertadarus sekali, non-stop. Dari awal Ramadan sampai hari ini, kita non-stop tarawih dengan bertadarus. Kalau macam biasa raya puasa sebelum ni, kita berbuka, lepas tu masing-masing dah berselerak pergi masjid. Kadang-kadang tak jumpa pun dekat masjid. Kadang-kadang saya pergi masjid dekat Pekan, kadang-kadang masjid dekat dengan kampung ni. Tadarus pun masing-masing. Tapi kali ni memberi satu makna, 1001 makna. Masing-masing lepas berbuka, kita sembahyang tarawih, lepas tu kita tadarus sekali, masak sekali. Petang je memang dah sibuk masak. Sebab saya adik-beradik 4 orang, 4 lelaki. So semua lelaki ni pandai masak. So meriah lah Jadi jadikan ini satu memori indah. Kita takkan jumpa suasana hari raya sebegini, suasana puasa dan raya macam ini pada tahun-tahun akan datang. Tak, ini sahaja. Jadi kita tak perlu macam nak sedih tak dapat raya sakan. No, sedih atau happy atau sedih tu kita yang cipta. Kita yang tentukan sama ada kita nak sedih ataupun kita nak menikmati, enjoy the moment. Okay. Hai Kak Yati. Alright, Kak Yati, Cikgu Yati. Okay, hari ni saya nak menjawab soalan Junaidah Hassan. Waalaikumsalam. Okay, saya nak jawab 2 soalan. Soalan yang pertama dari Puan Fuziah Muhammad Nawi. Macam nama artis, Fauziah Nawi. Fuziah Nawi, umur 62, dari Benta, Pahang. Ni orang Pahang orang Pahang. Dari Benta, Pahang. Okey, Puan Fuziah ni dia tanya berkaitan dengan masalah
kejang betis. Betis dan peha dia kejang. Dia kata kalau dia berdiri lama, betis dengan peha akan rasa kejang, cramp, keras. Dia kan kejang, keras lah, cramp. Lengan terasa sakit bila silap angkat. Lepas tu dia tanya adakah ini disebabkan sindrom frozen muscle. Frozen muscle tu maksudnya otot jadi kaku, jadi keras, frozen muscle. Ataupun dia kata ataupun kurang garam kalsium. Mana satu? Okey. Dia macam ni Dia boleh jadi banyak faktor. Banyak faktor. So saya akan terangkan antara penyebab boleh terjadinya muscle cramp. Muscle kita cramp, kita rasa kaki kita kejang, tak boleh nak bergerak. Benda ni saya tahu bila kita saya dulu atlet, bila kita berlakunya muscle cramp, so kita tahu sebab apa. Okey, muscle cramp ni dia macam ni Ni kalau normal normal. Tapi bagi Puan Fuziah ni ini disebabkan aging factor. Dia banyak faktor. Kalau macam kalau orang aktif tiba-tiba dia berlari lepas tu dia rasa kejang, kaki dia kejang. Bila kaki kejang tu, itu biasanya disebabkan muscle kita kurang oksigen. Muscle kita kurang oksigen. Kita tak warm up dulu, kita terus berlari pecut je, kita tak warm up. So bila kaki kita kejang, cramp, oksigen kurang. Bila oksigen kurang, kena ingat, bila oksigen kurang, otot kita dia nak bernafas. Kena ingat, otot nak bernafas. Sel dalam tubuh badan kita, dia bernafas. Dari kepala, rambut, dari kepala sampai hujung kaki nak bernafas. Macam mana dia bernafas? Dia bernafas ikut kita bernafas. Kita sedut oksigen. Oksigen yang kita sedut masuk dalam tubuh badan akan digunakan pakai oleh sel-sel seluruh badan. Sel tu tolong ambil oksigen yang kita bernafas, yang kita sedut tu. So itu cara pernafasan dia. Jadi bila muscle kita berada dalam keadaan kejang, cramp, keras tu maknanya otot kita ni dia tak cukup warm up dan dia kurang oksigen dan dia terpaksa bernafas secara anaerobik. Anaerobic respiration. Pernah dengar tak? Anaerobic. Kalau aerobic respiration ni adalah pernafasan dengan kehadiran oksigen. Kalau anaerobic respiration adalah pernafasan dengan ketiadaan oksigen. Pernafasan yang dalam keadaan tiada oksigen, anaerobic respiration ni, dia akan menghasilkan asid laktik. Asid laktik. Sebab itulah bila kaki kita kejang, cramp, asid laktik akan berkumpul dekat otot kita, dekat kaki kita. So, dia jadi cramp. Itu kalau orang yang bersukan. Okey. Tapi kalau macam kes macam ni, dia ada beberapa faktor. Nak kena tengok faktor apa. Tak semua orang sama. Tak semua orang sama. Sebab dia tanya soalan macam ni. Okey, tak semua sama. Antara tanda, antara faktor yang menyebabkan betis atau peha kita kejang adalah, pertama adalah poor blood circulation. Peredaran darah kita lemah. Mesti ada something wrong somewhere, ada blockage somewhere. Dekat mana-mana part dalam tubuh badan kita ni ada blockage sikit. Sebabkan kolesterol tinggi, disebabkan kita banyak makan minyak, so dia berkumpul menyebabkan sistem peredaran darah kita jadi lemah. Highway kita jadi jam. So bila tak lancar, kena ingat, saya dah banyak kali sebut, sistem salur darah ni adalah, dia bukan saja mengangkut, dalam salur darah bukan saja ada darah, dia ada banyak komposisi darah. Dia ada platelet. Dalam darah ni, dalam salur darah ada darah. Dalam darah ni ada platelet, sel darah merah, ada plasma darah, sel darah putih, itu komposisi darah lah. Jadi dalam salur darah dia ada darah,
dia ada nutrien, dialah tolong angkut toksik, dialah tolong angkut hormon, dialah tolong angkut air, dan dia juga tolong angkut oksigen. Yang tolong angkut oksigen adalah sel darah merah. So dia tolong angkut tapi dia lalu dekat salur darah. Jadi bila salur darah jam, highway jadi jam, teksi ni tak boleh nak lalu. Sel darah merah ni yang angkut oksigen ni dia tak boleh nak lalu dengan sempurna. Jadi dia pun tak boleh nak bawa oksigen dengan baik. Jadilah kram. So faktor pertama adalah boleh jadi disebabkan sistem peredaran darah yang lemah. Bila sistem peredaran darah yang lemah, so menyebabkan kaki boleh kram sebab kurang oksigen. Kurang oksigen. Okey. Yang kedua adalah disebabkan kurang stretching. Muscle kurang stretching. Stretch ni adalah proses meregangkan otot. Walaupun kita kurang bersenam, kita jarang berjalan, jarang jogging, duduk setempat saja, duduk kat rumah saja, makan minum tidur saja, otot kita ni nak stretching. At least kita ada buat regangan tangan. Kita stretching, kita ni sikit, kita tolak ni sikit. Bengkok kanan, bengkok kiri, bongkokkan sikit. Stretching. Bila kurang stretching, kurang regang, otot tu kurang regang, kita tolak sini. Macam-macam lah kita boleh buat stretching dari kepala sampai ke kaki. Bila kurang stretching, memang akan berlaku cramp. Itu biasa kalau orang yang kurang stretching. Dan lagi satu, kadang-kadang kita rasa macam cramp dekat perut. Kalau orang yang jarang jogging, jarang exercise, tiba dia berlari, dia rasa macam sakit perut, kan? Sakit perut tu cramp dekat situ. Itu maknanya kurang exercise. Suddenly tiba-tiba saja nak pergi berlari, sebelum ni tak pernah pun, mengejut terus. So dia akan dapat lah simptom-simptom macam tu. Sebab itulah bila orang yang jarang exercise, buat slow dulu, step by step. Jangan terus nak ikut kawan pergi hiking. Oh no. You kena buat brisk walk dulu, warm up dulu, berlari anak. Sebulan lepas tu then baru you boleh start hiking. Itu yang kedua lah. Azura Rahmat, Waalaikumsalam. Norma Rahim, pagi yang segar. Hashimah Jamal, Waalaikumsalam. Okey. Pagi tadi saya buat, biasanya saya lepas subuh, kadang-kadang saya tidur balik. Kalau terlalu ngantuk sangat, saya tidur balik. Kalau tak, biasanya saya baca buku lah. Tadi saya buat kerja, mengadap laptop, menaip. So tadi saya ada record matahari terbit, matahari naik. Itu isu bagus juga kalau buat hari-hari. Nak tengok angle yang lain, sangat menarik. Kita record macam mana matahari tu boleh terbit. Cantik view dia. Okey, yang ketiga adalah kita aktif dalam suhu yang tinggi, hot temperatures. Being active in hot temperatures, maksudnya kita aktif dalam keadaan suhu tengah tinggi, tengah panas. Itu boleh jadi muscle cramp juga. Katakan dalam pukul 12 tengah hari, tengah pacak matahari naik tu, tengah panas tu, time tu lah kita bekerja, nak buat exercise ke, time tu kita nak berkebun, memang boleh jadi cramp. Masa boleh jadi cramp sebabkan panas. Bila panas, otot pun akan jadi panas. Sebab itulah bila cramp, yang terbaik adalah ambil ais. Kalau boleh ada ice pack. Kalau tak ada ice pack, ambil ais ketul, ais batu ni, balutkan dengan kain, demahkan otot kaki kita yang cramp tadi, demahkan dia, mana tekan, letak ice pack dekat situ, ais ketul tu. Lepas tu kalau dalam peti ais, kalau boleh cuba cari ice pack tu kita boleh beli, dia dalam pack plastik tu, kita sentiasa beku. Kalau kita nak guna, kita bawa keluar,
So dia cair balik. So kita letak balik dalam ni ice pack. Dia ada dijual ice pack ni. Dalam tu ada liquid, bukan air rasanya, benda lain, something. So benda tu kita tekap dekat tempat yang mana cramp. Kita boleh juga guna ice pack ketika ada bengkak, ada benjol, kita terhantuk, anak kita terhantuk dinding ke, main-main ganas sangat, buas sangat, terhantuk dinding, bengkak, benjol. Jangan demah guna, biasanya mak-mak kita ni demah guna kain. Kita ambil kain, kita demah. Tu kita tuam, kan. Bila tuam dalam keadaan benda tu panas, suam, benda tu lagi trigger lagi. Trigger tu kita rasa macam lagi sakit lagi. Dia bukan demah guna tuam tu. Kalau tuam tu menyebabkan kita punya salur darah mengembang. Bila salur darah mengembang, dia akan lagi trigger lagi sakit tu. So sepatutnya kita demah dengan ice pack. Kalau benjol, lebam, demah dengan ice pack. Ice pack tu kita letak dekat tempat yang bengkak ataupun yang lebam tersebut, benjol ke apa kan. Ni barulah salur darah mengecut. Salur darah mengecut, lama-lama sakit tu akan hilang. Itu yang diguna pakai oleh, kalau dalam sukan lah. Itu biasanya saya buat lah. Kalau terjatuh bengkak kaki ke apa, memang kita akan demah guna ice pack. Tekan dekat situ. So mengurankan, ada menyebabkan salur darah mengecut, pada masa sama dikurangkan rasa sakit. Tapi kalau kita demah guna tuam, dengan kita tuam kan, tuam yang kita letak, salur darah akan mengembang. Bila salur darah mengembang, dia akan trigger rasa sakit tu. Itu caranya lah. Hai Tengku Fahmi. Nama boy cik semua. Alright, nama Tengku Fahmi. Okey. Yang keempat adalah mungkin kejang betis dan peha ni disebabkan oleh muscle fatigue. Muscle fatigue ni disebabkan otot dia terlalu letih. Otot terlalu letih menandakan oksigen kurang. Bila oksigen kurang, pernafasan secara aerobik, respiration tak akan berlaku. Dia akan berlaku secara anaerobik, tiada oksigen. Bila ketiadaan oksigen, masa ketiadaan oksigen, asid laktik akan berkumpul, menyebabkan kita akan cramp. So macam mana kita nak buat bila jadi macam ni? First, boleh guna ice pack untuk tak nak bagi macam sakit lagi kan. Dan kita boleh urut. Kita relax dulu. Jangan bergerak dah, relax dulu. Relax, buat stretching sikit, tolak-tolak kaki sikit, relax ketika gerak-gerakkan ibu jari sikit. Lepas tu bagi blood circulation tu kasih smooth balik. Bila blood circulation, peredaran darah kita smooth balik, barulah darah start lancar, darah akan angkut balik oksigen. Bernafas secara sedar lah, kita tarik. Mungkin kadang-kadang bila kita terlalu aktif kan, ada kawan saya tu, dia main futsal, dia nak jatuh, pitam kan, macam nak pitam. Orang suruh dia baring, saya tak bagi baring. Semua orang, baring ni. Baring lagi pitam lah. Sebab bila baring, dia lay down, darah dia akan turut lay down lah. So dia berjalan, pergerakan darah, peredaran darah pun berada dalam macam tu je lah. So kena bangun, tepuk-tepuk dia, bangun, kipas sejukkan dia. Tarik nafas, suruh dia tarik nafas. Sebelum dia nak pitam, suruh dia tarik nafas. Tarik, sedut dalam-dalam, deep breathing, hembus, sedut, hembus, sejukkan. Barulah darah dia akan, sebab bila dia duduk, darah akan mengalir ikut graviti lah, turun dengan lancar, naik, turun, naik. So bernafas dalam keadaan kita sedar, oksigen masuk dengan optimum, maksimum. Suruh dia bernafas, deep breathing, barulah tak pitam. Ni kalau suruh dia tidur, rehat, lagi pitam lah kan. So bila boleh jadi muscle fatigue juga kan.
Tadi soalan ni saya jawab bagi pihak Puan Fuziah ni. Dia tanya bagaimana nak atasi masalah betis dan kejang. Betis dan kejang ni adakah disebabkan sindrom frozen muscle ataupun kurang kalsium ke apa. Ini antara penyebab betis kejang. Tadi pertama saya cakap poor blood circulation, sistem peredaran darah yang lemah. Kedua, disebabkan kurang stretching. Ketiga, disebabkan kita kerap aktif. Kita aktif dalam keadaan suhu tengah panas. Tengah hari boleh jadi cramp. Keempat, disebabkan muscle fatigue, keletihan muscle. Otot kita ni letih. Bila otot letih, kita perlukan oksigen yang cukup. Rest dulu. Regang-regangkan ibu-ibu jari kaki, gerak-gerak kaki sikit. Jangan berjalan lagi dah. Jangan bagi muscle tu letih. Relax dulu. Kena cool down dulu. Tarik nafas dalam-dalam, bagi cukup oksigen. Yang kelima, boleh jadi disebabkan badan kita dehydrated, kurang air. Kurang air pun boleh jadi muscle cramp. Kurang air sebab sel kita ni perlukan air. Disebabkan kita terlalu aktif, dah berpeluh, elektrolit dah kurang. Kita punya garam mineral dah disingkirkan melalui perpeluhan. Air pun kurang. Bila garam mineral kurang, yang kita panggil elektrolit ni kurang, oksigen pun kurang, air pun kurang, macam mana muscle tu nak bekerja? Dia panas lah, hot. Bila panas, jam lah. Sama juga dengan enjin kereta. Enjin kereta kita dah gerakkan dia, gerak, air kurang, tak bagi air. Memang dia panas lah. So, enjin tu, kereta boleh breakdown. Terlalu panas sangat. Okay. Jadi, minumlah air yang cukup. Minum air. Bila dah berpeluh, pastikan benda tu recover balik. Minum balik. Yang keenam, boleh jadi disebabkan magnesium dan potassium deficiency. Kekurangan potasium dalam darah kita, pada badan kita, dan juga kekurangan magnesium. Magnesium potasium ni apa? Magnesium potasium ni lah yang dipanggil sebagai electrolyte. Bila kita bergerak aktif, electrolyte akan berkurang. Mineral-mineral yang bercharge, positif, charge negatif ni yang kita panggil electrolyte, untuk jadikan tenaga berkurang. Air pun berkurang. Bila dua ni berkurang, akan jam, akan cramp. Sebab itulah diperkenalkan air isotonik, minuman isotonik. Kan saya dah cover topik berkaitan isotonik. Isotonik tu maksudnya kita nak balancekan balik pengurangan, kehilangan air dan garam mineral, dengan kita tambahkan balik air dan garam mineral. Sebab tu yang dia jadi isotonik. Pengeluaran dan kehilangan dia, jumlah kehilangan dan jumlah pengambilan sama. So dia akan jadi isotonik. Magnesium, potasium, sebab dalam tubuh badan kita bila kurang magnesium, bila kurang potasium, memang akan menyebabkan jam. Jadi banyakkanlah makanan yang mineral. Mineral ni senang je daripada buah saja, tak ada cara lain. Jadi bila orang kurang makan buah, kurang makan sayur bukan yang sayur masak, sayur mentah. Ada yang tanya saya macam mana nak makan sayur mentah? Ulam lah. Timun tu kan mentah. Kategori sayur, makanlah ulam. Jadi bila kurang makan ulam, bila kurang makan buah, kuranglah garam mineral, kuranglah elektrolit. Bila kurang elektrolit, masa kita tak boleh nak bekerja secara efisien. So jadilah cramp. Yang ketujuh ni, faktor yang ketujuh yang menyebabkan betis dan peha kejang, cramp, mungkin disebabkan ada spinal cord injury, kecederaan pada spinal cord ni, pada nerve tulang belakang tu. Mungkin disebabkan slip disc, dan mungkin juga disebabkan pinch nerve. Pinch nerve ni dekat kita punya belakang ni, dekat dengan leher kita ni, mungkin ada slip disc, menyebabkan nerve tu tersepit, compress. So dia akan jadi sakit. So
So bila kompres sikit, kita akan jadi kebas-kebas pada tangan dan kaki. Tengok nerve tu dia berhubung dengan mana. Setiap nerve dia ada hubungan dia. Dia bukan dekat situ saja, dia ada hubungan. Sebab dia ada signal, dia hantar signal. Tangan kita contohnya, tangan kita. Dekat kulit kita ni ada 3 layer. Endodermis, dermis, epidermis. Ada 3 layer. Alright. Dekat layer yang kedua ni, kat sinilah ada banyak nerve, ada salur darah. Dan dekat sinilah ada fat. Kita panggil subcutaneous fat. Lemak pada kulit ni lah, lemak-lemak. So, bila nerve ni kita sentuh saja, tangan kita kena panas contohnya. Macam mana begitu cepat kita terangkat? Ni tindak bala refleks, sebenarnya dia boleh terangkat terus. Kalau dari segi sains, dekat tangan kita ni dia ada satu deria. Deria rasa sakit. Deria kesakitan. Once deria ni sentuh saja, dapat detect saja benda yang sakit, benda yang panas, dia trigger saja, dia akan hantar impuls. Bila sentuh saja, dia akan hantar impuls. Impuls tu adalah signal, isyarat. Ni macam elektrik lah. So dia akan hantar. Dia akan hantar sampai ke nerve tulang belakang. Nerve tulang belakang hantar sampai ke otak. Otak dia tafsir, dia translate. Oh, ini adalah rasa sakit. So otak dia akan hantar lagi impuls, hantar signal. Dia kata apa? Otak kata cepat-cepat elakkan. So dia hantar signal, message tu, cepat-cepat elakkan. Hantar ke tulang belakang balik, hantar ke tangan baru angkat. Berapa second? Less than 1 second. Kurang 1 second. Signal tu dia hantar cepat. Lepas tu bila kita pegang, kita terus refleks. Tu signal. Itulah fungsi saraf. Dia bergerak secara ada energy, electrical energy. Dia ada elektrik. Tubuh badan kita ni ada elektrik. So dia hantar signal. Cepat. Lepas tu orang kata saraf-saraf berhubung, kan? Iklan susu, kan? Susu DHA. DHA tu apa? DHA tu adalah untuk rangsangkan otak, untuk rangsangkan saraf otak, saraf pusat, DHA. Susu yang ada DHA menyebabkan saraf-saraf otak berhubung. Maknanya baru boleh fikir. Dia memang ada hubungan. Saraf ni ada 3 jenis. Yang ada body dia, kepala dia, body dia, akar dia. Body dia ni kita panggil apa nama? Ada dendrit, ada body dia. Dia lompat jam-jam, macam itulah. Itu secara teori. Alright. Dan saraf sangat halus. Sangat-sangat halus. Alright. Itu soalan yang pertama. Jadi saya dah jawab. Jadi bila ada masalah kejang peha, kejang betis, ada 7 faktor tadi yang saya sebut. Jadi apa yang kita kena buat? Minum air. Bila tengah kejang, rest, gerakkan kaki sikit. Kita nak lancarkan balik salur darah, gerakkan kaki. Kalau kita rasa macam sakit, dia cramp dalam keadaan sakit, ambil ais, tuam. Ambil ais pack tu ataupun ais ketul, masuk dalam balut dengan kain, kita tuam dia. Kurangkan rasa sakit supaya muscle tu kasih kecut balik. Jangan trigger rasa sakit, kasih kecut balik. Bila muscle tu kecut, baru kita kurang rasa sakit. Lepas tu kita boleh minum air. Sebab dalam air ada oksigen juga. Dan air juga bila masuk dalam tubuh badan, barulah darah akan keep smooth balik, lancar balik. Dan kita tarik nafas secara optimum, deep breath. Bagi masuk balik oksigen. Sebab kadang-kadang kita buat kerja penat ataupun kita jogging kurang oksigen, kita lupa kadang-kadang nak bernafas. Bukan lupa menafas secara spontan macam tu. So kita bernafas dalam keadaan conscious.
Kita sedar, tarik nafas kuat, dalam. Bagi oksigen cukup, banyak oksigen. Barulah tak ada pensan ke apa. Lepas tu rehat, dan boleh juga jadi banyakkan, nak elakkan ni, banyakkan minum susu, makan buah, makan sayur, ulam yang ada garam mineral, yang ada electrolyte, especially magnesium dengan potassium. Tadi dia tanya saya, dia kata adakah disebabkan kurang garam kalsium? Bukan, tak ada kaitan dengan kalsium. Dia ada kaitan dengan magnesium, potassium. Potassium ni adalah kalium. Sumber utama potassium ada pada pisang. Itu pagi-pagi makan pisang. Pisang kaya dengan electrolyte. Satu-satu buah yang ada electrolyte, kaya dengan electrolyte adalah pisang. Sebab itulah pisang ni kita gelarkan sebagai energy booster. Dia boleh boost kita punya energy. Alright? Itu yang soalan yang pertama. So saya dah menjawab soalan daripada Puan Puziah Nawi. Soalan yang ketiga datang daripada Puan Nur Azizah, umur 41, dari Shah Alam. So beliau nak tahu berkaitan dengan kencing manis. Dia tanya tentang pengetahuan tentang kencing manis. So dia tanya tu. So kencing manis ni, diabetes ni, dia ada dua. Ada dua kategori diabetes. Ada dua kategori diabetes. Kategori pertama adalah diabetes type 1. Kategori kedua adalah diabetes type 2. Mana satu? Kita bila dapat kencing manis, kita kategori mana? Kalau orang dewasa, umur 30-an, 20-an, 30-an, 40-an dan ke atas, biasanya type 2. Type 1 ni disebabkan biasanya budak lahir-lahir terus dapat diabetes type 1. Umur 1 tahun, 2 tahun dah boleh dapat. Umur 6 tahun tu biasanya budak lah. Umur bawah 10 tahun, bawah 12 tahun, bila ada diabetes, itu tandanya biasanya diabetes type 1. Type 1 ni saintis belum dapat kenal pasti secara spesifik apa puncanya. Tak dapat kenal pasti lagi. Tetapi banyak faktor yang boleh menyumbang kepada diabetes type 1. Yang lahir-lahir, baby muda lagi boleh dapat diabetes. Biasanya type 1. Type 1 ni adalah salah satunya mungkin disebabkan faktor genetics. Genetics dia dominan. Genetik diabetes dia dominan. Yang kedua adalah disebabkan imun. Diabetes type 1 ni biasanya ada kaitan dengan autoimmune disease. Disebabkan penyakit imun. So saya tak nak cerita berkaitan type 1. Ini sebab complicated, bukan bidang saya. Type 1 ni kena refer pada medical doctor. Especially yang ada kaitan dengan endokrin. Kalau kita tengok, kalau kita perasan, siapa namanya? Kita punya pengarah KKM, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau adalah pakar endokrin. Beliau adalah doktor pakar endokrin. Endokrin ni adalah yang berkaitan dengan hormon lah. Biasanya kencing manis, berkaitan dengan hormon. So endokrin. Beliau adalah pakar, doktor pakar. So much respect to him. So itu diabetes type 1 and type 2. Type 1 ni susah kita nak cerita. Saya pun tak tahu apa, bila kita tak dapat kenal pasti apa sebenarnya faktor-faktor utama. So kita bila tak tahu punca, macam ni kita nak atasi. Kita hanya boleh sekadar kata, oh ini disebabkan autoimmune disease. Itu sajalah. Nak buat macam mana pun kita tak tahulah. Just amalkan gaya hidup sihat, follow betul-betul prosedur yang ditetapkan oleh hospital. Itu saja. Kalau perlu makan ubat, makan ubat. Okay. Tapi type 2 ini disebabkan ini adalah dietary disease. Penyakit kencing manis type 2 ni adalah dietary disease. Disebabkan oleh kegagalan pankreas hasilkan hormon insulin yang cukup. So menyebabkan glukos dalam darah berlebihan. Bila kita makan apa-apa makanan yang dipanggil karbohidrat, dia menghasilkan gula. Dia bukan saja karbohidrat sebenarnya. Yang menghasilkan tenaga bukan saja karbohidrat. Karbohidrat boleh hasilkan tenaga, protein boleh hasilkan tenaga,
lemak juga boleh hasilkan tenaga. Ada 3 benda yang boleh hasilkan tenaga. Karbohidrat, protein dan lemak. 3-3 inilah penyumbang kepada kalori. Kalori ni adalah unit bagi energi. Unit bagi energi adalah joule. Dia bukan unit, dia adalah tenaga, energi. Kalori yang kita panggil kalori itu adalah benda yang boleh menyumbang kepada energi, tenaga. 3 benda. Karbohidrat, protein dengan fat, lemak. So 3 ni penyumbang kalori, penyumbang tenaga kita. Penyumbang tenaga kita. Jadi jangan salah faham. Hanya karbohidrat saja penyumbang tenaga. Hanya karbohidrat saja yang boleh menyebabkan berat badan kita naik. No. Ini 3 ni. Karbohidrat menyumbang kalori. 1 gram karbohidrat menyumbang 4 kalori. Ni anda boleh catat ni. 1 gram karbohidrat kita makan, dia menyumbang 4 kalori. 1 gram protein yang kita makan juga menyumbang 4 kalori. 1 gram lemak yang kita makan menyumbang 9 kalori. 449. Saya ulang balik. 1 gram karbohidrat yang kita makan menyumbang 4 kalori. 1 gram protein yang kita makan menyumbang 4 kalori. 1 gram lemak yang kita makan, dia menyumbang 9 kalori. Lebih 2 kali ganda. Jadi, kalau anda tak makan nasi, nak diet, hanya makan ikan saja, sama saja, menyumbang kalori juga. Tinggal lagi tubuh badan kita ni, dia ada turutan dia, dia ada tertib dia. Mula-mula dia cari dulu, dia nak tenaga, dan dia cari dulu tenaga daripada yang datang daripada karbohidrat. Sebab inilah paling senang nak proses karbohidrat. Ni senang nak proses. Jadi dia cari karbohidrat. Oh, tak ada karbohidrat. Then dia akan cari lemak dulu. Yang kedua dia akan cari lemak. Kalau kita tak makan karbohidrat, kita tak ambil nasi, kita tak makan roti, apa-apalah kita tak ambil. Anything about karbohidrat kita tak ambil, dia akan cari lemak dulu. Ada tak ambil lemak? Ada tak ambil minyak? Kalau tak ada ambil minyak, lemak, dia akan cari yang lemak yang ada dalam tubuh badan kita. Mana satu lemak yang ada dalam tubuh badan kita? Ada dekat pinggang. So dia bakar lemak dekat pinggang tu. Oh, ada dekat salut kat organ. So dia akan bakar tu dulu. Ini yang kata bakar lemak. Ini yang diguna pakai oleh diet keto. Yang orang panggil keto diet. Keto tu maksudnya bakar lemak. So instead of taking carbohydrate, they take protein untuk fat burning. Ni kita panggil keto diet. So dia skip, elak karbohidrat. So badan akan terus skip, dia akan cari lemak, dia nak bakar lemak. Ini kita panggil keto diet. Saya boleh nak cadangkan keto diet, tapi saya tak berapa recommend. Tak bagus. Diet is not about that. Diet macam tu adalah diet orang yang tak belajar nutrition. Keto, bakar lemak, detox. Ini diet orang yang tak belajar nutrition. It's not healthy. Dia boleh jadi yo-yo effect. Boleh cantik, boleh turun berat badan, efektif, berkesan, tapi dia akan jadi yo-yo effect. Lepas tu nanti you skip daripada diet tu, bam, dia akan naik balik triple, double, triple. Dia tak bagus. Tapi secara asasnya macam ni lah. Dia cari karbohidrat dulu. Tak ada karbohidrat, so dia jump cari lemak. Kita tak makan lemak, so dia cari lemak dalam tubuh badan. Kikir, bakar, hilang, jadilah slim. Katakan lemak dah habis lah, dah slim, kering kontang dah. Barulah dia cari protein. Protein always the last nutrient yang boleh dijadikan tenaga. Sebab ketiga-tiga komponen ni, elemen dia sama dia. Untuk jadikan karbohidrat, dia perlu, komponen dia adalah karbon, oksigen, hidrogen. Sama saja. So karbon, oksigen, hidrogen ikat, jadilah karbohidrat. Lemak pun sama juga. Karbon, hidrogen, oksigen ikat, jadilah lemak. Tinggal lagi diikat banyak, jadilah lemak. Lepas tu lemak, dia akan convert boleh jadi karbohidrat juga. Sebab sama base dia. Protein special sikit. Protein asas dia adalah karbon, hidrogen,
oksigen. Tetapi dia ada special tambahan satu lagi, nitrogen. Jadi bila badan nak convertkan protein jadi energi, dia hanya perlu singkirkan nitrogen saja, ambil CHO, karbon, hidrogen, oksigen ni, jadilah tenaga. Dia jadi gula. Tinggallah nitrogen bersepah balik dalam tubuh badan kita. Dapatlah kreatinin naik, uric acid naik, masalah buah pinggang. Tak percaya, cuba buat. Saya banyak kes dah. Orang skip karbo, badan dah slim cantik, uric acid saya tinggi lah. Kenapa kreatinin saya tinggi, kenapa doktor kata kalau kreatinin teruk ni, saya kena dialisis. Tapi badan cantik. Tengok. Again, salah. Orang pergi rujuk orang yang tak betul. Memang dia kata skip karbo. Makan protein saja. Makan excess of protein memanglah akan effect. Dia tak betul. Dia bukan macam tu. Setiap hari mesti kena ada lemak. Setiap hari mesti kena ada protein. Setiap hari mesti kena ada karbohidrat. Tapi cara pengambilan, macam mana nak ambil, apa teknik dia, itulah yang diajar dalam coaching makan untuk kurus. Dia coaching makan untuk kurus yang saya buat tu bukan untuk turunkan berat badan sebenarnya. Turun berat badan tu is a bonus. Kita nak betulkan balik diet kita ni. Jadi bila kita betulkan diet, of course lah, kalau berat badan tak normal, akan turun back to normal. Yang badan besar boleh jadi kurus. Kita nak fokus apa? Kita nak fokus dietary disease. Saya punya purpose buat MUK tu, makan untuk kurus tu, adalah untuk settlekan masalah dietary disease yang orang Malaysia selalu dapat ni. Kencing manis, darah tinggi, gout. 3 penyakit ni. Apa? Sakit jantung apa? Melibatkan diet. Ni kita nak betulkan. Bila kita dah betulkan benda ni, automatik orang yang berbadan besar, obesity, akan turunkan berat badan kalau dia betul benda ni. Yang paling penting adalah teknik ni, kita tak perlukan skip. Dia no such thing skip. Dia perlukan sedikit teknik, cara makan, cara olah masakan, itu saja. Jadi back to soalan tadi, pengetahuan kencing manis. Jadi kencing manis ni, bila kita ambil makan karbohidrat, bila kita makan karbohidrat tu akan jadi tenaga. Tenaga tu akan dibakar, gula akan jadi gula, karbohidrat jadi gula, glukos, kita panggil glukos, dia akan bakar jadi tenaga. Tapi kalau kita tak buat apa-apa kerja, tak perlukan tenaga ketika tu, dia tak dapat dibakar jadi tenaga. Jadi bila tak dapat dibakar jadi tenaga, apa terjadi pada glukos tadi? Banyak ni dekat darah ni, semua tak dibakar ni. Sebab kita tak buat kerja apa-apa. Kita tak bergerak pun, kita tak jogging pun, kita tak buat apa-apa yang memerlukan tenaga. Energi tak perlu. Jadi glukos yang berlebihan dalam salur darah ni, badan akan kutip balik balik. Pankreas akan keluarkan hormon, satu hormon yang kita panggil hormon insulin. So hormon insulin akan ambil balik semua glukos ni, tukar kepada glycogen. Satu bentuk kita panggil glycogen. Glukos yang berlebihan ni, disebabkan kehadiran insulin akan tukar glukos menjadi glycogen. Glycogen ni akan dibawa untuk disimpan ke dalam hati. Simpan kat hati baik-baik. Itu yang pertama. Jadi bila kita berpuasa, hari ni kita berpuasa, kita makan karbohidrat? Tak makan. Tadi dah kita makan sahur tadi. Pagi ni kita tak buat kerja apa-apa. Kita tak perlukan tenaga. Jadi glukos tadi yang kita makan sahur tadi tu disimpan dalam bentuk glycogen oleh insulin. Glycogen ni simpan dekat hati. Simpan dulu. Jadi tengah hari kita rasa lapar. Kita dah buat kerja sikit-sikit, so kita rasa lapar. Kita nak tenaga. Dah tak ada tenaga sebab kita tak makan nasi. So badan akan kutip balik glycogen yang simpan dekat hati. Glycogen ni akan tukar kepada glukos balik. Nasib baik kita makan sahur tadi. So glycogen yang ada di dalam hati ni, simpanan makanan tadi ni, dia akan convert menjadi glukos. Siapa tolong convert? Ada sejenis hormon. Hormon ni kita panggil hormon glukagon. Hormon glukagon yang kutip balik glycogen dekat hati,
dia convert menjadi glukos, dan glukos ni kita boleh guna jadi tenaga balik, dapat balik tenaga. Sebab itulah kita masih boleh berpuasa, masih boleh bertahan sampai buka puasa nanti. In fact, kalau kita tak buka puasa pun boleh bertahan lagi. Selagi mana ada simpanan glycogen tu, 2 hari, 3 hari, 4 hari boleh bertahan lagi. Kita boleh bertahan lama, seminggu tak makan pun boleh lagi, masih ada tenaga, tapi lemah. Sebab dia akan keluar sikit-sikit, glycogen tu akan convert sikit, glukos sikit. Jadi ada 2 hormon yang ada kaitan pada kencing manis. Insulin, glukagon. Insulin, glukos, convert glycogen, perlukan insulin. Glycogen convert balik kepada glukos, perlukan glukagon. Ni hormon dia. Jadi bila orang yang ada masalah kencing manis type 2, diabetes type 2, biasanya insulin gagal untuk dihasilkan. Sebab apa gagal? Dia bukan rosak mana-mana. Dia disebabkan pankreas ni dia bekerja. Dia keluarkan hormon. Dia keluar hormon insulin, keluarkan insulin. Sebab dalam pankreas ni dia ada sel. Kita panggil, tak silap saya, sel beta, tak silap. Beta ke apa? Ada satu sel pada pankreas, organ pankreas ni, dia keluarkan hormon insulin. Tapi bila dia terlalu kerja keras, overwork, keras sangat dia bekerja, sebab kita banyak makan, banyak sangat glukos. Setiap hari ambil glukos berlebihan pula tu. Padahal kita tak guna pun tenaga tu, kita tak guna pun glukos yang kita makan tu. Tak buat kerja apa-apa pun. So bila dia terlalu banyak sangat, so pankreas ni istilahnya adalah merajuk. Istilah yang mudah faham dia adalah merajuk. Malas aku nak keluar, hari-hari aku keluar banyak pula tu, padahal tak buat kerja pun, makan saja. Dia marah, so dia merajuk. Aku tak nak keluarkan hormon lah. Bila tak keluarkan hormon insulin, habis bersepah. Gula dalam darah ni bersepah. Bila gula dalam darah ni bersepah, jadi cek gula, tinggi. Bila tinggi, pergilah hospital, doktor bagilah metformin, ubat. Ubat ni dia kawal balik. Macam mana lah tindak balas dia saya tak tahu, itu kena tanya medical doctor. Ataupun dia cucuk hormon insulin. Hormon insulin ni dia ambil lah daripada lembu ke, daripada binatang. Kalau kat Malaysia ni insya-Allah halal daripada binatang yang halal, yang ada insulin tu, injek kat kita, pinjam sekejap, pinjam kat lembu. Sebab tu kita kena berterima kasih pada lembu. Terima kasih kena bagi insulin kat aku. So kita injek. So import dari luar. So insulin ni tolong betulkan balik. Tapi kita kena bergantung lah. Sebab tu bulan puasa ni adalah the best time untuk ambil hati balik pankreas, pujuk dia balik. Janganlah macam ni, lama dah kau tak keluar insulin. Pujuk balik, keluarlah balik. Okey lah, aku keluar balik lah. So next time kita beringat lah, makan je berpada-pada. Dia makan ni kena fikir, okay, aku makan ni sebab apa? Aku perlu tak energi untuk ni? Bila dah makan, aku ambil karbohidrat ni. Karbohidrat yang aku ambil ni untuk apa? Kena fikir, untuk apa aku ambil ni? Sebab nanti aku nak, contohnya ayah saya kan. Saya sahur saya tak makan nasi pun okey. Tadi saya makan apa? Saya makan yogurt. Saya makan kek, sikit kek. Ayah saya tak. Dia ada cara. So saya tahu dia makan tu bagus. Cara dia makan tu bagus. Dia kata dia tak boleh kalau tak makan nasi, sebab nanti tak ada tenaga. Nanti nak pergi kebun. Ni pukul 7 lebih, saya mengadap laptop tadi. Dia dah pergi naik start kereta, dah pergi kebun dah. Dia kata kalau tak makan nasi, tak ada tenaga nak berkebun. So maknanya dia ada purpose, ada tujuan. Aku makan nasi, aku perlu tenaga. Sebab tenaga ni aku nak guna pakai untuk berkebun nanti. Tengok, ada tujuan. Sepatutnya bila kita makan, kita kena fikir, aku makan ni untuk apa? Aku nak buat kerja nanti, so aku makan banyak sikit lah. Nanti aku nak turun ke sawah ni, so aku makanlah berat sikit. Nanti sekejap lagi ni aku nak guna otak banyak ni, aku perlu tenaga, so makan banyak sikit lah. Tapi kita tak tanya aku makan ni untuk apa. Kita tanya tekak, hari ni tekak aku nak makan apa rasa nak makan asam pedas lah. Lepas tu kita kena tanya, asam pedas aku makan ni untuk apa Kita tak tanya tu.
Aku nak makan asam pedas lah, aku nak masak lemak lah. Terasa lah nak makan paru goreng berlador. Kita tanya tekak, kita tanya perut. Jadi dapatlah penyakit yang melibatkan perut. Penyakit-penyakit dietary lah. Sebab tu kita kena fikir, makan untuk apa? Tanya balik, perlu apa aku makan ni? Aku minum susu ni perlu apa ni? Aku makan ni untuk apa ni? Sepatutnya kena tanya macam tu. Bila dah ambil kalori, kena pandai macam mana nak bakar balik. Kalau pengambilan kalori lebih tinggi dari pembakaran kalori, berat badan akan naik. Dia tak sama. Pengambilan lebih, pembakaran kurang, berat badan naik. Tapi kalau pengambilan kalori sama dengan pembakaran kalori, berat badan maintain. Tapi kalau pengambilan kalori lebih rendah dari pembakaran kalori, berat badan akan turun. Sebab itulah saya boleh turun bulan puasa ni. Biasanya berat saya dalam 60, 61. Boleh turun 57.4. Ni baru timbang lepas sehari kemarin. 57.4. Semalam saya timbang 57.6. 3 kilo. Memang saya tahulah sebab saya makan sikit tapi bakar banyak. So memang of course dia akan turun. Itulah teknik diet sebenarnya. Salah satu daripada teknik diet. Pengambilan kalori lebih rendah daripada pembakaran. Mana bakar lebih. Makan sikit, bakar saja lebih. So of course lah berat badan akan turun. Itu paling cepat sebenarnya. Paling cepat untuk bakar. Okay. Alright. Itu saja. Saya rasa dah terjawab sedikit sebanyak tentang soalan pada Puan Nur Azizah tadi, pengetahuan tentang kencing manis. Jadi bila kita nak makan, kena fikir. Always think. Kita nak makan tu untuk apa? Okey, saya rasa itu saja. Pukul 10 saya ada meeting ni. Okey. Itu saja, harap dapat sesuatu manfaat. Untuk yang anda ada masalah, ada soalan, anda boleh kemukakan soalan pada pautan caption yang saya letak pada post live ni. Ada form berkaitan dengan family consultant sihat. Anda boleh drop soalan dekat situ. Saya akan semak setiap hari, saya akan catat. Dan soalan anda saya akan jawab dalam setiap sesi live saya. Dan untuk anda yang nak tahu berkaitan dengan program Makan Untuk Kurus, program Makan Untuk Kurus tu, dia sebenarnya adalah buku yang saya tulis dalam 200 lebih muka surat buku. Tapi sebabkan buku tu ada masalah percetakan, dan kita ada PKP, tak boleh nak cetak, so dia akan drag. So saya tak nak rugi masa tunggu buku tu. Saya buatlah create satu private group coaching dekat FB untuk pembeli buku. Saya bagi coaching dulu. Segala teknik 1 sampai teknik ke-20 saya akan bagi coaching melalui private group. So kat situ kita boleh belajar. So tak adalah buang masa sementara tunggu buku sampai. Jadi anda nak tahu berkaitan itu, anda boleh juga ada pautan link, anda boleh tanya tim konsultan sihat. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Harap boleh share info-info ni pada kenalan-kenalan yang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.